Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi para pelajar sekalian, hari ini insya-Allah kita akan sambung pelajaran kita. Hari ini kita buat tajuk tauhid keluarkan buku tauhid. Kita akan sambung pada muka surat 23. Okey, buka muka surat 23. Jadi yang lepas kita dah habiskan tentang waktu dan tempat mustajab untuk berdoa. Ada banyak waktu yang muka surat 21, tengok 21. Kita ada banyak waktu. Jadi hafalah lebih kurang 5 waktu macam itulah untuk peperiksaan. Hafal 5 waktu. Kemudian yang untuk muka surat 22, tempat mustajab doa pun hafal lebih kurang 5. Lebih kuranglah hafal 5. Okey. Jadi sekarang kita masuk kepada muka surat 23 tentang sebab doa tidak dimakbulkan. Okey, cuba tengok cerita yang dalam kotak pink ni. Ni ada satu kisah ya. Tengok dia kata apa? Pada suatu hari Ibrahim bin Adham yang juga bergelar Abu Ishaq berjalan di pasar Basrah. Basrah ni satu tempat lah ya. Lalu beliau dikelilingi oleh orang ramai dan mereka bertanya kepadanya. Maksudnya Abu Ishaq ni berjalan di pasar Basrah, kemudian orang semua lalu datang keliling dia. Okey, dan bertanya kepadanya, wahai Abu Ishaq, Allah berfirman yang bermaksud, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan. Maksudnya nescaya aku akan memberikan apa yang kamu doakan. Itu maksud memperkenankan. Memperkenankan doa permohonan kamu. Jadi dalam ayat Quran memang ada ya. Allah kata wad'uni astajib lakum. Maksudnya berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan. Maksudnya aku akan beri apa yang kamu doakan itu. Kemudian sambung lagi ya. Sini ya. Okey, lalu mengapakah doa tidak dimakbulkan? Jadi orang-orang ramai itu tanya dekat Abu Ishaq ni, kenapa doa tidak dimakbulkan sedangkan dalam Quran Allah kata doa itu dimakbulkan. Okay, jadi Abu Ishaq ni dijawab. Ibrahim bin Adham pun menjawab, bagaimana Allah hendak memakbulkan doa kamu sedangkan hati kamu tertutup oleh 10 perkara. Maksudnya macam mana Allah nak terima kita punya doa sedangkan hati kita ni banyak lagi perkara yang belum selesai, tertutup dengan 10 perkara. Okey. Jadi apakah 10 perkara itu? Tengok bawah. Kata mafhumnya seperti berikut. Maksudnya apa yang dimaksudkan 10 perkara yang menutup hati itu adalah seperti berikut. Pertama dia kata, telah mengenali Allah tetapi belum menunaikan hak-haknya. Maksudnya apa? Kita kenal Allah tapi kita tak buat apa yang Allah suruh. Itu maksud menunaikan hak-haknya. Maksudnya Allah kita suruh kita sembahyang tapi kita tak sembahyang. Dalam masa sama kita berdoa, kita kata Allah makbulkan doaku, terimalah doaku, sedangkan kita sendiri tak sembahyang kepada Allah. Itu maksud nombor 1. Nombor 2, mengaku sebagai umat Nabi Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya tetapi tidak menuruti sunnahnya. Kita kata kita sayang Nabi, kita kenal Nabi, kita ni umat Nabi, tapi tak ikut pun apa yang Nabi suruh. Contohnya Nabi suruh buat apa? Solat berjemaah kan. Jadi tak solat pun berjemaah. Okey, banyaklah lagi Nabi suruh makan pakai tangan kanan, contoh makan berdoa suruh makan tapi tak buat pun. Jadi macam mana Allah nak terima kita punya doa? Kita kata sayang Nabi tapi tak ikut apa yang Nabi suruh. Okey, nombor 3, membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya. Dalam Quran ada banyak suruhan, suruh kita buat baik, suruh kita tinggalkan, jangan buat tu, jangan buat ni, tetapi adakah kita ikut apa yang Quran suruh? Ini pun yang dipunca doa kita tidak diterima. Okey, nombor 4, menerima nikmat Allah tetapi tidak mensyukuri. Allah bagi nikmat, bagi makan, bagi kesihatan, bagi duit, bagi jadi kaya, tetapi kita tak bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Jadi itu pun jadi punca juga doa tidak dimakbulkan. Nombor 5, mendakwa bahawa syaitan sebagai musuh tetapi tidak mengingkari. Maksudnya kita kata Allah itu kita kata syaitan itu musuh Islam ataupun musuh kita sendiri, tapi kita tak lawan dia, kita ikut cakap dia kan. Dia kata lawan mak ayah, kita pun lawan kita punya mak ayah. Dia kata jangan solat, kita pun tak solat. Jadi kita kata syaitan tu jahat kan, tapi kita sendiri tak ikut. Kita sendiri ikut apa yang dia cakap kan. Kita tak halang ataupun tak marah, tak tinggalkan apa yang syaitan suruh. Okey, itu yang kelima. Keenam, berkata bahawa mati itu benar tetapi tidak bersiap sedia untuknya. Kita kata mati itu betul, percaya bahawa sebenarnya kita akan mati tapi tak ada persediaan pun. Apa persediaan dia? Adalah amal-amal kebaikan. Jadi kita kata kita nak mati dalam iman, contohnya kita tahu kita akan mati, tapi adakah kita bersedia untuk mati kan? Contoh macam kita mati sekarang, adakah kita yakin kita akan masuk dalam syurga?
Semestinya tak kan. Kita akan kata kita ni kalau mati sekarang ni habislah, aku akan masuk dalam neraka contohnya kan. Okey, yang ketujuh, ke sebelah muka surat 24. Menziarahi kematian tetapi tidak mengambil iktibar daripadanya. Jadi contohnya ada jiran kita meninggal, kita pergi tengok. Tetapi adakah kita ambil pengajaran? Adakah kita jadi insaf daripada kematian tersebut? Adakah kita akan terfikir bahawa kita sendiri akan mati? Adakah kita dah bersedia? Tak ada, tak ambil pengajaran. Jadi maksudnya bila kita tengok orang meninggal, pergi ziarah orang meninggal, tapi balik rumah tak ada rasa insaf langsung dalam diri, bermaksud doa kita pun akan terganggu. Nombor 8. Bangun dari tidur dalam keadaan sibuk melihat aib orang lain tetapi tidak pernah melihat aib sendiri. Bangun dari tidur ni maksudnya apa? Dalam kehidupan seharian kita, sibuk kita tengok orang lain punya keburukan ataupun orang lain punya kekurangan. Itu maksud aib. Aib itu keburukan ataupun kekurangan. Tapi dalam masa yang sama tak tengok kekurangan diri sendiri. Sebab tu kalau kita ni jangan tengok kekurangan orang, tengok kekurangan kita sendiri. Bila tengok kita ni banyak kurangnya, barulah kita akan lebih beribadat ataupun lebih bertaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, nombor 9. Berkata bahawa syurga itu benar tetapi tidak berusaha untuk mendapatkannya. Ini pun sama. Kita kata syurga, saya nak syurga, tak nak neraka. Tapi apa usaha kita untuk dapatkan syurga? Jadi maksudnya kita tak buat amal lah kan. Tak ada benda yang kita buat untuk dapatkan syurga. Contohnya solat tak buat, puasa tak buat, kebaikan tak buat. Macam mana nak dapatkan syurga? Jadi itu pun jadi punca untuk doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah. Dan yang terakhir, nombor 10, berkata bahawa neraka itu benar tetapi tidak lari daripadanya. Kita kata neraka itu benar dan neraka itu sangat-sangat sakit kalau masuk dalamnya. Tapi adakah kita buat perkara-perkara yang menyebabkan kita tak masuk dalamnya? Kita kata je neraka itu benar tapi masih lagi buat kejahatan yang membawa kepada neraka. Itu maksudnya. Jadi tengok 10 benda ni. Jadi adakah kita dah ikut 10 benda ni sebenarnya? Jadi bila kita tak ikut 10 benda ni, 10 perkara ini, bermaksud doa kita susah untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tajuk kita pada hari ini, tauhid dalam tajuk sebab doa tidak dimakbulkan. Okey, jadi selepas ini kamu hafal paling kurang kamu hafal 3-4 lebih kurang lah. Sebab doa tidak dimakbulkan, hafal lebih kurang 3-4. Yang penting kamu faham. Jadi kamu faham keadaan dia, dalam peperiksaan kamu senang nak jawab. Okey, jadi lepas ni Ustaz akan buat video untuk bahasa Arab pula. Jadi kita akan lebihkan sikit dalam bahasa Arab. So bahasa Arab ni dia memerlukan banyak terjemahan. Kan kita nak translate kepada bahasa Melayu. Jadi agak panjang sikit. Kalau yang subjek lain ni kita boleh baca insya-Allah nanti. Cuma Ustaz akan lebihkan sikit dalam bahasa Arab. Okey, itu saja untuk video yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.